Datuk Arif Perkasa, Dr. Asri, Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis, dan yang berbahagia Datuk Haji Abu Bakar bin Haji Ahmad, Pengurusi Perkim Negeri Perlis, tuan-tuan, perempuan, ahli-ahli jawatan kuasa Perkim Negeri Perlis, ahli-ahli jawatan kuasa wanita Perkim Negeri Perlis, dan guru-guru yang dihormati, tuan-tuan dan perempuan yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, kita memanjat syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya maka dapatlah kita sama-sama berkumpul di pusat aktiviti Perkim ini pada petang ini bagi melangsungkan majlis kita sempena dengan sambutan Mahasiswa iaitu majlis penyampaian hadiah-hadiah kepada pemenang-pemenang program ini. Dan untuk makluman, Datuk Dr. Asri, setiap tahun sempena dengan sambutan Mahasiswa ni, Perkim Negeri Perlis akan mengadakan beberapa program bagi menguji pencapaian saudara-saudara baru dalam mempelajari hal ehwal agama Islam. Pertama ialah kuis agama antara saudara baru. Yang kedua ialah pertandingan syarahan agama antara saudara baru. Kemudian hafazan Al-Quran antara saudara baru, tilawah Quran antara saudara baru, dan ujian amali solat antara saudara baru. Dan kesemua program ini telah kita dapat jalan dengan lancar dan hari ini merupakan majlis penyampaian. Jadi kami berfikir alangkah baiknya hari ini kalau sekiranya Datuk Dr. Asri dapat bersama-sama dengan kita pada majlis ini. Kita dah dengar ceramah Datuk ni daripada jauh daripada majlis yang lain kita duduk pergi, tapi majlis kita dia tak main lagi. Tu yang kita jemput main dan terima kasih banyak. Datuk tak tolak, tak apa, jawab okey. Jadi hari ini kita dapat bersama dengan dia. Sagi Datuk akan bagi ceramah kepada kita dan diikuti dengan sesi soal jawab. Kamu boleh sedia pada sekarang ya. Apa soalan nak tanya? Tanyalah. Inilah orang yang paling pakar di Negeri Perlis tentang hal agama Islam ya. So, bagi memulakan majlis, saya dengan sukacitanya menjemput yang berbahagia Datuk Haji Abu Bakar bin Haji Ahmad untuk menyampaikan ucapan. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Taala kerana pada hari ini cuaca elok dan kita berada dalam dewan kita walaupun kecil tapi alhamdulillah sesuai dengan keadaan kehadiran kita pada hari ini kami, dan saya yakin bahawa kehadiran Datuk yang amat dihormati, Datuk Dr. Asri yang Mufti Kerajaan Negeri Perlis yang nanti kali yang kedua mana mungkin dekat bagaimana dalam tugas yang dijalankan sejak itu hingga sekarang, maka keadaan ini telah sangat banyak sekali berubah dalam segala-galanya. Dalam segi pemahaman dan lain-lain banyak telah perlu diikuti rakyat negeri, khususnya masjid dan negeri. Pada hari ini kita berdoa karena kita tengok sendiri Datuk Kader bersama sini yang saya kira lah, kalau saya nak tegur juga lah, kita panggil juga yang apa kita panggil juga macam mesti macam lain-lain lah, tapi tak ada tempat, tak ada benda Kader. Tapi yang ini pertama kali Kader bukan ini adalah apa, kalau kata cukup Islami pun tak tahu lah, tapi ini adalah satu
penjualan yang membuktikan bahawa Datuk bukan bercakap tapi dia hadir untuk nak dengar kita bercakap. Kita nak tanya apakah pada hari ini kita tahu melalui regi dan lain dan dengar di lain kita di belakang bagi hari berdepan dengan kita. Semua kau yang mendengar kerana banyak kerana itu tak pernah terlibat tanya benda-benda yang kita betul-betul ada makluman daripada benda begini ya. Jadi saya tak nak cakap banyak dengan mereka bahawa saya jadi musim ini banyak saudara 3 pegal 3-4 pegal jadi jaga kuliah ini lepas daripada Datuk Regi, lepas daripada Datuk Mamu, lepas daripada saya jadi ini lah. Jadi dalam ke depan mungkin kita akan berkemaskan lagi mana dengan ada satu perubahan membantu saya yang baru yang dekat boleh memimpin bersama saya. Jadi kita syukur kepada Allah mengenai keadaan ini. Oh ini saya tahu sihat dan lah ini tentu Amerika ni masa itu sekarang apa ya? Saya agak alhamdulillah. Mana saya bersama lagi sihat namanya tengok satu main namanya satu terbuka hati namanya satu benda yang belum pernah saya rasai ya yang terdapat kita bagi tapi mungkin tak ada tempat mereka yang berkaitan dengan update. Hari ini terjemah bagi pertama kali datang. Mengatakan membuktikan bahawa ini di malam ini ya minat yang orang ini kita nak cakap. Dan yang kedua saya minta supaya kalau dalam ini kalau saya perempuan banyak orang dan perempuan mendengar selalunya kita ini dalam drama ini kita ambil dan mati betul satu demi satu apa yang dicakap oleh Datuk. Mana semua cakapan itu adalah cakapan yang benar dan betul yang daripada Al-Quran, hadis dan lain-lain yang semua akan kita dengar nanti dengan pandangan-pandangan dan sebagainya. Belum ini kadang-kadang satu dalam ucapan dia ada kita kenal, ada kita apa agar nak gelap banyak sampai bukan itu mana kita terima kesukaan kesihatan dan Datuk. Saya ingat kalau saya minta tentang kita suka kerana suka kerana suka hari ini suka ya? Kerana ini suka ya? Sangat suka. Dan lepas kita dengar ni apa yang dicakap tu dengarlah apa yang dicakap tu satu yang bilang jangan sebab kalau tak apa promosi abang-abang yang kita menjadi suami kita tu tak khawatir banyak jadi abang ni yang isteri ya macam-macam pun tengok macam mana lelaki sikit jadi maknanya mereka mungkin mereka kerja yang tak dapat hadir ya pada hari ini. Jadi macam mana pun lain kali kita akan hadir suami dan isteri sekali. Sebab sedap Datuk bagi cakap macam mana tanggungjawab suami kepada isteri dan macam mana tanggungjawab isteri kepada suami setelah kita kahwin dalam kita menjadi Islam ya masuk dalam Islam. Jadi saya tak cakap banyak peluang ni saya nak bagi Datuk cakap. Jadi saya minta maaf kalau ada apa-apa yang kurang Datuk. Jadi saya pun nak pergi tadi tak ada sebut. Ya, tak apa-apa. Tak apa. Saya memang saya pernah pergi luar negeri yang duduk dalam lautan-lautan dengan aku. Pernah duduk sebilik di luar negara lah. Jadi banyak dan bila saya sembang Datuk mana saya cukup puas mana kita pasal confident dalam kita membuat ibadat dan sebagainya. Itu saja dulu dan dengar apa yang dia kata, pakai apa yang dia cakap supaya kita teguh iman kita kepada Allah ya. Sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Datuk Haji Abu Bakar di atas ucapan tadi. Dan untuk makluman Datuk Dr. Asri 95% yang duduk dalam dewan ini adalah saudara-saudari baru. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puannya
Datuk ni ini kali kedua Datuk nak anjurkan satu program namanya Perkampungan Sunnah. Sebelum ini Datuk dah buat satu program Perkampungan Sunnah di Masjid Anglikana. So yang akan datang ini pada hari Jumaat ini, Jumaat, Sabtu, Ahad, saya ingat Kak Sobi ada beritahu lah. Semua Jawatankuasa Fikir Negeri saya dah WhatsApp semua dah programnya, dan sesiapa yang berminat ya, kalau ada kelapangan ikut dah sama program ni cukup bagus ya. Jadi kita boleh dapat dengar ceramah daripada macam-macam penceramah yang hebat-hebat mereka, pakar-pakar pi lah. Okey, so sekarang sudah sampai masanya bagi saya menjemput Datuk Dr. Asri bagi memulakan ceramahnya. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tuan Haji Rahim yang saya kasihi, yang anda Datuk Bakar, yang walaupun dah berusia tapi masih lagi gigih. Saya hadir ni di samping kerana jemputan, tapi dia adalah tanggungjawab saya. Pada saya tak ada lah apa-apa yang kelebihan kerana hadir, kerana yang memang saya kena hadir. Apatah lagi untuk jumpa dengan saudara-saudari sekalian, yang mana saya selalu juga ambil kira tentang masalah saudara baru ni. Buat nampak antara tanda sayang Allah Ta'ala kat kita ni, Tuhan sayang kat kita ni, Dia bagi kita Islam. Kadang-kadang bila hidup ni, dalam hidup ni kita jumpa macam-macam benda. Kadang-kadang kita jumpa itu peristiwa, ada orang baik, ada orang tak baik kat kita, ada orang cakap betul, ada orang tipu kita. Kadang-kadang dia bagi rezeki anak-anak, dia bagi lebih sikit harta dia. Tapi kesemua yang Allah bagi, tidak ada yang lebih hebat, yang lebih baik yang Allah bagi lebih daripada Islam. Kerana dengan Islam inilah kita kenal Tuhan. Kerana dengan Islam inilah maka kita dapat masuk ke syurga. Ramai orang lagi, saudara-saudara kita dulu, dia tidak Islam. Dia tak Islam, kemudian tapi Allah pilih kita jadi Islam. Kalau kita tengok kadang-kadang kita dengan kawan kita tu, bukanlah kata kita cerdik sangat pada dia pun. Betul tak? Kadang-kadang taklah juga kata kita ni kaya pada dia pun. Kadang-kadang ambil kata kasar sikit ni, kita pun dulu bukan ada baik sangat. Betul tak? Tapi Allah bawa kita jadi Islam. Tandanya kerana banyak sebab. Salah satunya kerana Allah yang maha mengetahui ada sesuatu di dalam diri kita yang Allah suka dengan kita. Kerana yang dia suka tu, dia mau kita jadi ahli syurga dia. Kerana yang dia suka tu, dia bawa kita, dia bagi takdir macam-macam. Nikah lah, jumpa orang lah, sakit lah, terbabit dengan itu, terbabit dengan ini, akhirnya masuk Islam. Kita tak rancang pun kadang-kadang tu. Betul tak? Tuhan sayang kat kita. Tapi hidup ada ujian lah. Bukan kata kita hak masuk Islam ni kena ujian. Nabi hak Tuhan sayang pun ada ujian. Nabi Yusuf alaihi salam, orang saleh, orang baik, anak Nabi lagi, cucu Nabi lagi. Tapi adik-beradik dia dengki kat dia. Duduk elok-elok dengan ayah dia. Baca surah Yusuf tak? Baca tak surah Yusuf? Kan? Allah cerita ahsanul qasas. Kisah yang terbaik sekali.
Duduk adik-beradik dia, ambil dia, pergi campak dia dalam perigi. Orang lain kutip. Daripada ayah dia, kecil-kecil duduk dengan ayah dia, bawa sampai ke Mesir. Jadi hamba kerja dengan orang. Lepas tu bini menteri pi goda dia, dia tak salah pun. Nak elak daripada bini menteri tu, dia masuk penjara. Kemudian Allah keluarkan dia, jadi dia pula raja. Lepas dah raja, Nabi Yaqub pak dia tu, Nabi duk doa selalu ke Allah, minta jumpa balik anak dia Yusuf. Lama sehingga Nabi Yaqub buta dah. Akhirnya jumpa. Allah kurniakan nikmat. Allah uji di dunia. Kerana Allah tahu dunia ini sekejap. Sekarang berapa umur kita? Lebih kurang 40 lah kebanyakan ni, nampak ni. Hak muda-muda kan, yang muda sikit dah kot 20 lebih, tapi 40 lah kan. 50 pun nampak macam ada ni kan. Ke 60 pun ada kan. Tapi hidup dalam dunia ni panjang mana? 10 tahun lagi, 15 tahun. Tapi akhirnya manusia akan balik jumpa Allah Azza wa Jal. Kita akan balik jumpa Allah. Bila kita tanya satu orang, kalau saya bagi mikrofon ni, saya temu bual sikit, bila masuk Islam kan, tanya lah macam soalan orang selalu tanya, saya ni masuk Islam 10 tahun dah, dulu masuk Islam, cerita kisah masuk Islam ni 10 minit Nabi betul tak? Dulu masuk sekian-sekian, kahwin ni, lepas tu mai duduk perlis, lepas tu habis. Betul tak? Cerita tu 10 tahun, kejadian tu 10 tahun lah. Tapi bila kita cerita berapa lama? 10 minit lah. Manusia di akhirat kelak, na'udzubillah, ahli neraka, Allah tanya mereka, kam labistum fil ardi adada sinin, kamu duduk dalam dunia dulu berapa tahun? Allah Maha mengetahui, tapi Tuhan nak bagi supaya dialog tu menyedarkan orang. Kamu duduk di dunia berapa tahun? Qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'addin. Kami duduk di dunia ni sehari ke ataupun setengah hari ke? Tanyalah orang hak kira. Sebab apa? Banyak tu hidup kita. Datuk Bakar banyak dah umur ni, kalau kita temu bual, Datuk Bakar cerita, saya ingat sejam lebih cerita tu. Betul tak? Hidup yang sebenar ialah di akhirat. Abadi. Sebab tu manusia yang paling hebat nikmat dia di dunia ni, Allah dalam hadis Muslim, Nabi kata faghumisa finnar, dicelup dalam neraka, terus angkat, celup angkat terus saatnya. Allah, orang yang paling an'amu ahlul ard, orang yang paling banyak sekali dapat nikmat ahli bumi ni. Tak tahulah raja mana yang paling hebat nikmat dia, tak tahulah kan, segala ada kat dia. Nabi kata yang paling hebat nikmat di atas muka bumi ni, yang paling hebat dia hidup paling seronok kat dunia ni, semua hak dia nak ada lah. Faghumisa finnar, dia dicelup dalam neraka. Sekali celup angkat balik. Kemudian ditanya, qil ya hadha hal marrat bika minan ni'mah qat, wahai orang ni, pernah tak kau rasa nikmat di dunia ni? Dia kata, la ya Rabb, wahai Tuhan, aku tak pernah ada apa nikmat. Sekali celup lupa semua, lupa dahsyatnya neraka. Kemudian dibawa bi asyaddin nasil buks, manusia yang paling dahsyat sekali derita dalam dunia, tak tahulah macam-macam lah di dunia tu kena. Dimasukkan dia dalam syurga, masuk kejap, angkat tu, keluar.
Hal marrat bika minal bu'si qat? Adakah kau pernah lalui derita? Dia kata, la ya Rabb, aku tak pernah derita. Sekali saja masuk dalam syurga, dalam beberapa saat, tarik keluar balik, derita semua dia lupa. Hebatnya syurga. Maka apapun yang kita lalui di dunia ni, selagi mana ada iman dan Islam, ini nikmat paling besar. Okey, saya nak cakap ringkas saya kira buka soalan. Di dalam suratul Isra, surah Bani Israel, Allah Ta'ala cerita satu prinsip yang kita kena faham. Allah kata, man ihtada fa innama yahtadi li nafsih. Dalam satu ayat kita baca semua, man ihtada fa innama yahtadi li nafsih wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tuhan kata, siapa yang dapat petunjuk, sesungguhnya petunjuk itu bagi kebaikan pada diri dia sendiri. Siapa yang amalkan agama, kita amalkan agama. Dengar tak saya cakap ni? Nak tengok belakang boleh saya berdiri? Tak nampak? Siapa yang amalkan agama ni, dia amal agama, kebaikan tu balik pada diri kita sendiri. Tuhan Maha Kaya. Tuhan bukan kata perlu kita. Kod hari ni Tuhan rugi pasal kita tak semayang. Tak ada. Tuhan tak. Allah Ta'ala, sebab tu nama dia Ghaniyun Hamid. Maha Kaya lagi Maha terpuji. Jadi bila kita ibadat, kita buat benda baik, kita sedekah, kita cakap baik, kita senyum. Agama ni dia luas. Duit tak ada dalam poket, nak sedekah kat orang, kita senyum, dia kira sedekah. Betul tak? Tuhan tahu bukan hamba-hamba dia kaya. Tengok kawan tu bubuh duit dalam tabung masjid. Orang ni, kita tengok, kalau bubuh ni pakai tak makan kita. Kan? Kita jumpa orang, Assalamualaikum, apa khabar? Dia tengok kita senyum. Boy, aku tak pasal senyum kat aku. Tapi tak apa. Sedekah. Dapat sedekah. Tuhan tahu hamba dia ada yang kaya, ada yang miskin, dia tak ada duit, tapi boleh senyum. Semua orang boleh senyum. Boleh kata baik kat orang, sihat. Kadang-kadang kita pun bukan nak tahu sangat. Beli apa tu? Hang bodoh kata, aku pergi kedai beli. Aku beli ikan. Bukan kita nak tahu dia beli apa. Kita nak tanya abang supaya dia nampak kita ni prihatin. Tanya abang, tak nampak menyombong. Tapi agama kata dapat pahala. Bukan kita nak tahu dia nak beli apa, dia nak makan ikut dia lah kan. Tapi kita, Pak Abang, sihat ke? Awak kalau aku demam macam apa? Dia perkira. Kita tanya dia sihat ke? Kita kena tak boleh bagi duit ke dia. Kita boleh senyum, kita perkataan yang baik. Allah kata, siapa buat baik ni balik kat diri dia sendiri. Walaupun mungkin orang lain tak suka, tapi buat baik balik diri. Kita salat, kita sedekah, kita tasbih, kita apa saja, kita istighfar, balik pada diri. Orang lain semua tak tahu kita istighfar. Tak payah, hantar dah hari ni aku istighfar 1000 kali tau. Buat apa? Bukan untuk dia, untuk diri. Kemudian Tuhan kata, wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Siapa yang sesat, kerugian kesesatan tu dia tanggung sendiri. Kau tak kata, biar pada muka, hampa semua tak mau layan aku nak balik pergi agama lain. Tak ada siapa rugi. Diri sendiri. Kalau orang kita buat baik pun diri kita juga. Kita sesat pun diri kita juga. Pada muka, mereka tak ambil peluang kat aku, mereka tak mau layan aku tak mau pergi masjid lah ni. Kalau ada orang macam tu, buat apa kita pergi masjid bukan kerana orang kan? Orang tak hormat kat kita pun tak mau pergi ceramah. Nak kita pergi, kerana kita pergi ni kerana tanggungjawab kita. Hang kata pergi apa pun, aku nak abang tak? Bukan aku abang kerana hang, aku abang kerana Allah. Kena Allah Azza wa Jalla. So hidup kita happy. Orang tengok happy senyum. Hang ni orang duk kata apa duk senyum ke? Tak. Bukan kerana dia, kerana Allah. Aku tak ada masalah. Allah tak pernah potong gaji aku.
Allah tak pernah potong pahala kan. Apa orang komplain kan? Orang komplain kita tak betul apa lagi dia tambah pahala kita. Agama senang. Tuhan bukan macam tu, pahala banyak sangat dah duk bagi ni. Macam kerajaan duk potong ke belakang ni kan. Tak. Allah Ta'ala tak. Banyak mana manusia minta, lau anna awwalukum wa akhirukum wa insakum wa jinsakum ala atqa qalbin rajulin minkum lam yazid zalika fi mulki syai'a. Tuhan kata kalau manusia awal yang akhir, jin semua sekali jadi sebaik-baik hati nurani manusia ni, paling baik pun, semua semayang semua, Tuhan kata tak tambah apa pun kat aku tak untung apa pun. Kalau semua paling jahat pun, Tuhan tak untung apa pun, tak rugi apa pun, kerana dia maha kaya. Balik pada diri kita. Kemudian Tuhan kata, sambung ayat tu, balik ni ayat 15 ingat, daripada suratul Isra. Allah kata, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang yang boleh menanggung dosa tak tanggung dosa orang lain. Kok kata suami kita, saya ni duk kena tanggung dosa suami, tak, dia buat dia tanggung. Setengah orang kata kalau anak kita jahat, mak tanggung dosa. Tak, dia tanggung. Cuma kita mungkin tanggung dosa sebab tak habang kat dia. Itu salah tak habang, bukan salah dosa dia buat, kita pergi tanggung dosa dia. Kita tak macam agama Kristian yang kata semua orang kena tanggung dosa Jesus. Jesus kena tanggung dosa Adam. Semua orang kena tanggung dosa Adam. Jesus tanggung dosa, terpaksa tanggung dosa kita semua. Tak. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Ni prinsip dalam agama. Semua orang tak tanggung dosa orang lain. Jadi setiap orang tanggung dosa dia. Mai-mai kita aku buatlah, dosa hang tanggung Kita tak. Tak. Okey aku buatlah, dosa hang tanggung Kita kena tengok orang lah. Dia nak buat penjahat, dia habaq member dia tanggung dosa. Sendiri buat, sendiri tanggung. Dia buat dia, Tuhan Maha Adil. Laki kita buat dosa, dia tanggung. Saya buat satu contoh. Kita sebagai suami isteri, suami wajib bayar nafkah. Kena bagi nafkah. Duit kita makan hari-hari ni. Suami kita dia pergi keluar cari nafkah ni, dia kecoh ke, dia tipu orang, dia tipu ataupun dia ni riba ke, dia pergi berjudi ke, dia apa, kita tak tahu. Dia balik-balik mai, dia beli ikan, dia beli lauk, dia beli beras, dia bagi kat kita. Kita terima tu, terima apa tu? Oh, lagu sedap kan? Kita terima tu, terima apa? Terima nafkah. Hak dia buat tu apa? Dia buat dosa. Adakah kita kena tanggung dosa dia? Kita kena tanggung tak? Tak. Sebab Tuhan kata seorang yang menanggung dosa tak tanggung dosa. Sebab dosa dia yang buat. Kita ambil tu bukan judi, kita ambil tu duit nafkah. Dia buat duit judi. Tapi kalau kita duk tolong happy abang, ada abang hari ni ada depa nak berjudi petang ni, jom lah. Tu kita tanggung lah. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang yang boleh menanggung dosa tak tanggung dosa orang lain. Saya tak lagi faham mudah ni. Kemudian Tuhan kata wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tuhan gabung semua ayat ni. Dan kami tak akan azab sehinggalah kami menghantar rasul. Maksudnya Tuhan tak akan azab mana-mana hamba melainkan setelah dia hantar orang bagi tahu hak benar dan yang salah. Mungkin kita tanya, macam mana lah ni untuk nek kita dulu ni tak ada siapa habang Islam kat dia. Dia pun baik, dia meninggal pun dalam keadaan tak Islam. Tuhan kata, kami tak akan azabkan satu orang sehingga kami hantar rasul. Maksudnya kalau tak ada siapa habang kat dia, Tuhan tak azab dia. Faham tak? Di akhirat besok Tuhan tak azab. Tengok-tengok Tuhan mungkin azab orang Islam. Pasal apa? Pasal dia tak abang. Pasal orang Islam kerja dia kena abang kan. Kita tak abang. Dia kata, saya ya Allah, saya memang nak benda yang baik, tapi mereka semua tak abang. Saya tanya Islam apa? Tu sudah kacau lah. Kita tak mau bagi tahu ke dia. Sebab tu mungkin ada orang bukan Islam yang duduk di Thailand tengah-tengah hutan mana tengah-tengah bandar.
yang tak pernah jumpa orang Islam, mereka semua itu tidak dihukum oleh Tuhan. Sebab Tuhan janji, kami tidak akan azab sehinggalah kami menghantar Rasul. Tambah orang-orang di tengah Eropah tengah tak tahu apa makcik-makcik tu, kan, orang tak habaq ke dia. Bila Tuhan habaq, macam tuan-tuan dah habaq dah, dia kena terima. Tapi tak ada siapa habaq, Tuhan tak azab. Kita pun sama juga dalam benda yang lebih kecil lagi. Lah dulu saya amal macam lain Ustaz, orang habaq salah kat saya, hadis saya berdosa, lama tu tak berdosa. Sebab apa? Sebab siapa tak habaq? Saya ingat duk buat macam selama ni saya duk buat yang salah dosa kat saya? Tak dosa. Sebab apa? Tak ada siapa? Tak ada siapa habaq. Bahkan Tuhan ampunkan kalau kita ingat hak tu hak betul. Kita nak buat belah betul. Tapi orang habaq hak salah, kita buat cara salah. Adakah Tuhan azab kita? Tak, Tuhan ni bukan macam tokek. Allah Ta'ala ni maha pengasih. Dia maafkan kita, dia bagi pahala kat kita. Tapi kawan hak habaq salah tu salah, kawan tu yang kena. Tapi setelah orang main habaq hak betul, aku tak mau hak betul pun, dah lama dah buat salah ni, pakai ni lah. Ni tak boleh. Jadi ini adalah ayat Quran yang Tuhan bagi prinsip, Tuhan bagi ni benda-benda penting. Pertama, Tuhan habaq siapa dapat petunjuk, petunjuk untuk diri dia. Siapa buat salah sesat, sesat balik pada diri dia. Kemudian Tuhan kata kita tak tanggung dosa orang lain, orang pun tak tanggung dosa kita. Kemudian Tuhan bagi tahu bahawasanya siapa yang tak sampai maklumat kat dia yang betul, Tuhan tak akan azab dia. Tapi kalau dia rumah tepi masjid, masjid boleh duduk mai, dia kata tak ada siapa habaq pun, dia duduk tidur di rumah mengaji tapi hak tu orang tak habaq kau, dia balok. Yang tu tak, yang tu orang habaq lah, dia tak mau pergi dengar kan. Tapi ni maksudnya orang tak bagi tahu dia dan dia. Dan ini saya mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati. Saya ingat saya dah setengah jam. Dan kita buka kepada soal jawab. Kalau boleh, ni saya terus, saya berdiri ni, tanya terus. Pengurusi pun tak ada. Kalau boleh tanya hak benda kita nak buat, hak nak amal. Kalau hak rasa benda ataupun benda hak rasa kacau dalam fikiran kita, kalau tak tahu yang ni saya jadi keliru ke Islam ni. Tanya hak tu. Okey, sila. Siapa ada soalan? Ada soalan? Ini soalan dia tu nak mula kat saya dulu. Kalau dia mula lagi dia baik ikut lah. Okey. Kalau dia tak mula, dia pada orang tengok aku pun tengok pada ajar banyak kita nak tanya lah. Apa saya mula dulu? Bagi yang baik ikut lah. Dia tu cerita macam dia tu. Ini baru soalan yang terjadi pada tadi. Tapi oleh kerana kita tak belajar, tak tahu nak jawab. Nabi tak ada tu bagi kita. Dua beradik ya. Dua beradik, kakak dengan adik lelaki. Dua beradik, satu pak, satu mak. Mahram lah. Anak adik lelaki, anak dia lelaki dengan tok tadi tu mahram lah. Mak belakang dia. Mak belakang dia. Mahram lah. Maknanya boleh berpeluh apa semua. Baik. Adik perempuan dengan kakak, dua beradik juga, satu pak satu mak. Anak kakak tadi, kakak kahwin orang lain lah, bin orang lain lelaki. Adakah anak kakak tadi mahram dengan adik perempuan tadi? Dia bukan satu keturunan lah. Macam mana ni? Panjang lah. Okey, satu-satu. Dua beradik. Dia dua beradik. Lepas tu ada anak. Kakak dengan adik satu pak ya. Lepas tu kakak ni ada anak lelaki. Okey, berhenti dalam tu dulu. Kakak ni ada anak lelaki. Anak lelaki tu adakah mahram dengan adik dia ni, adik perempuan tadi? Oh, dia itu mak saudara dia, mahram lah, dia tak boleh kahwin mak saudara dia. Maksudnya tu mahram di sini ialah ada minta Datuk turun terang mahram tu apa dia? Definisi mahram. Kita tahu dia tak boleh kahwin, tapi dari segi macam memperlukan ke apa, boleh ke tak boleh tu? Bila kata mahram ni maksudnya dia orang kadang-kadang orang Islam sendiri dia sebut salah daripada kata muhrim.
Bukan muhrim, mahram. Muhrim ni maksud orang yang pi umrah. Orang pakai ihram tu. Kita panggil muhrim. Tak apa lagi. Okey. Orang yang diharamkan kahwin dia panggil muharramat. Wanita-wanita yang diharamkan kahwin. Bila haram kahwin ni dia ada berapa jenis haram. Satu, dia haram selama-lamanya. Macam kita dengan mak kita, kita dengan kakak kita, hak laki lah, kita tu kan, hak laki kan, laki dengan mak dia, laki dengan kakak dia, seseorang dengan mak saudara dia. Mak saudara dia maksud mak saudara yang memang adik-beradik kepada mak ayah ataupun ibu dia. Bukan hak mai kahwin kemudian ni, hak mak saudara betul. Hak mana dia ni memang pertalian darah, pertalian darah. Yang jenis-jenis ni dia panggil haram muabbad, haram selama-lamanya. Kan, kok mana pun dia tak boleh nak jadi halal. Ada pula yang dia haram ni haram sementara. Macam mana haram sementara? Contohnya, kita ada adik perempuan kita, orang perempuan lah. Adik perempuan kita ni kahwin dengan satu orang lelaki. Jadi lelaki tu siapa? Adik ipar kita lah. Dia tu kita haram kot dia nak dia tengok kak dia pun segak kok, ambil kak dia lah buat nombor 2 juga. Tak boleh. Dia tak boleh, dia panggil al-jam'u bainal ukhtain. Himpun 2 orang tak boleh. Jadi dia nak himpun dengan mak, tengok mak menakan dia pun lawa. Dia nak ambil mak menakan dia buat nombor 2, tak boleh. Sebab itu semua akan menyebabkan perkelahian. Tapi haram tu sementara. Tapi kalau dia cerai pi adik dia tu, kak dia tu, adik dia kan? Kak tadi kak kita kata, kak dia tu, hak bini dia dah. Dia pi cerai hak kak, dia pi menikah hak adik. Boleh. Tapi dia kena cerai dulu. Sebab haram ni sementara. Okey. Haram sementara ni dia panggil, dia tak sama dengan haram selama-lamanya. Mak kita ni dia haram selama-lamanya, kak kita banyak boleh tengok lah dia pegang dia ke apa semua, dia tak ada, kerana kita tak ada nafsu dengan dia. Dan kita tapi tidak boleh tengok tempat-tempat yang dianggap aurat yang besar, kemaluan dan seumpamanya. Yang ni benda-benda ni tak tengok lah. Tapi setakat buka rambut, tengkok, apa semua ni tak ada masalah kan. Bila selagi mana tidak menimbulkan fitnah. Dia panggil fitnah ni menimbulkan satu benda yang tak elok lain. Kena tiba-tiba adik tu dia jadi nak ada nafsu pelik sikit dengan kak pun dia ada. Dia tak boleh ada. Tapi okey. Tapi yang haram sementara ni, yang ni dia nak kena kawal. Dia ni tak boleh. Hak ni dia macam orang juga, orang lain juga. Kok nak duduk dengan dengan ipar dia lama-lama pinat kereta dua orang ipar saya, ya tak? Tak boleh. Afara'aital hamwa, Nabi kata alhamwal maut. Kamu apa pendapat dengan ni ipar ni? Nabi kata maut, mati. Maksudnya silat-silat hari bulan pasang. Silat-silat orang dia. Apa tadi kata? Macam tu lah maksudnya. Okey. Okey, ada soalan ni? Mana? Sila. Duduk tak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap malam kita setiap hari lah, setiap hari kita mengamalkan membaca Al-Quran dan kita khaskan malam Jumaat untuk membaca Yasin buat tahlil untuk 224. Kita ada itu sana. Okey, terima kasih. Kita baca Al-Quran ni surah apa pun tak apa, hari apa pun tak apa. Yang tu dulu. Boleh tak nak baca Yasin malam Khamis? Boleh. Boleh tak baca Yasin malam Selasa? Boleh. Boleh tak nak baca Qul Huwallah malam Jumaat? Boleh. Jadi baca ni surah apa pada malam apa, ini semua tak ada masalah. Selagi kita tengok pasal apa yang hampir baca surah Baqarah malam Rabu ni. Dia kata malam Rabu ni aku tak pergi mana pun, malam lain duduk ada kelas.
contohnya. Jadi pasal apa yang aku tengok setiap kali lepas asar hampir baca Quran. Ada sunat baca Quran lepas asar tak? Siang kan kerja, lepas asar je free. Sekali malam anak-anak balik sibuk dengan mereka nak makan, tak ada masa. Ini semua tak ada masalah kalau berkaitan dengan kehidupan dunia kita. Tapi kalau kita kata baca surah ni malam ni ada pahala lain lebih. Kalau baca malam lain tu dia tak sama. Yang tu kita buat satu kenyataan. Sebab misalnya saya kata, kalau baca surah tertentu pada malam Jumaat atau surah tertentu pada malam Selasa, ada kelebihan dia. Apa maksud kelebihan? Kelebihan ni apa maksud? Sama ada pahala lebih atau Tuhan bagi sesuatu lah. Dia jadi doa mustajab ke, dia jadi, kan? Siapa yang nak bagi ni kelebihan ni? Kalau duit mungkin majikan kita bagilah. Kalau kerja mungkin tokek kita bagi. Tapi bila kata kelebihan pahala, kelebihan kurniaan, siapa dia yang boleh bagi? Allah yang bagi. Kalau Allah yang bagi, macam mana kita tahu kata dia nak bagi? Macam mana kita tahu? Kita tak tahu, melainkan kita kena tengok dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Kalau ada dalam Quran bagi tahu, kita kira ada. Kalau ada dalam hadis bagi tahu ada. Kalau tak ada, kita tak boleh kata. Sebab kalau kita kata seolah-olah kita jadi wakil Tuhan, sedangkan Tuhan tak kata. Faham tak maksud saya? Tapi kita tengok dalam hadis umpamanya ada riwayat kata baca surah Kahfi, orang kita panggil Kahfi, malam Jumaat, hari Jumaat ada kelebihan. Walaupun ada perbincangan di kalangan para ulama, tapi kita buat simpulannya boleh seperti riwayat Ibnu Marduyah dan seumpamanya, boleh baca pada malam hari Jumaat. Bukan boleh baca tu ada lebih. Tuhan jadikan cahayanya sampailah Jumaat depan. Ada dalil, boleh lah. Tapi kalau orang tanya saya, Yasin ada tak? Sahabat kata tak ada hadis yang sahih pasal malam Jumaat. Bukan kata tak boleh baca Yasin tu. Baca pilah Yasin malam apa pun. Tapi kalau nak baca malam Jumaat kerana nak dapat kelebihan tu, hadis sahih tu tak ada. Artinya kalau baca malam lain pun bolehlah juga. Tapi baca Yasin tu bagus tak? Baca Yasin tu bagus ya. Bukan saja Yasin bagus, surah lain pun bagus. Surah lain pun bagus. Jadi kalau kita nak baca, boleh tak baca malam Jumaat? Boleh. Tapi kalau nak tetapkan hari ni malam Jumaat ni ada kuliah, kita baca Yasin esok dia. Esok tak boleh. Esok malam apa? Sabtu. Yang tu dia jadi masalah. Macam tu tak mau. Tapi kalau malam Jumaat ke, malam apa, malam kita lapang kita baca. Tak apa. Kita bacalah. Jadi Nabi SAW larang kita dalam hadis Muslim. Nabi kata, la takhussu lailatal jum'ah bi salatin min bainil layal. Jangan kamu khususkan semayang malam Jumaat dengan satu semayang yang tak ada pada malam-malam lain. Nabi sendiri tak bagi. Jangan kamu khususkan hari Jumaat bi saumin baina ayam. Jangan kamu khususkan malam Jumaat ni, hari Jumaat dengan satu puasa yang tak ada hari lain. Hari Jumaat bagus, tapi puasa hari Jumaat bagus tak? Boleh tak puasa hari Jumaat? Puasa hari Jumaat saja tak bagus, sebab Nabi tak bagi. Tapi kalau fikir hari Jumaat bagus, puasa pun bagus, dua kali bagus lah. Macam mana? Tapi tak bagus. Sebab apa? Sebab Nabi tak mau kita khususkan. Pasal kita salat, kita puasa ikut hak Nabi beritahu. Tapi kalau tanya boleh tak saya nak baca Yasin malam-malam bila yang saya kosong, kadang-kadang malam Jumaat, kadang-kadang boleh. Tapi saya nak tentukan mesti Jumaat. Pasal apa mesti Jumaat? Malam lain saya mengaji, malam Jumaat saya tak pergi mana. Tak apa. Kalau malam lain tak dapat kelebihan, malam Jumaat je ada kelebihan. Hak tu nak kena ada bukti. Faham tak maksud saya?
Dakwaan tu nak kena ada bukti. Bukan kata polis tak bagi orang baca Yasin, tak betul tu. Baca lah, baca, tapi jangan mempercayai satu benda yang tidak ada asas yang kukuh. Pasal nak percaya tu nak kena ada bukti. Kalau tidak, semua orang besok orang habaq kata kelebihan malam Selasa pula, kan? Kita tak boleh habaq. Yang boleh habaq hanyalah Allah ataupun Nabi SAW. Okey. Siapa ada soalan? Bahasa saya ni faham tak? Faham tak? Assalamualaikum. Assalam. Okey, saya masalah sedikitlah nak tanya. Bagaimana kita nak menyampaikan dakwah kepada orang? Kadang-kadang benda tu menjadi adat turun-temurun. Jadi dibiasakan menjadi satu hukum. Kita nak meleraikan benda itu dalam masalah hukum, dalam masalah ayat Quran dan masalah hadis, kadang-kadang tak diterima. Masalah saya di dalam masa kita menyampaikan Allah kepada saya satu takmir. Jadi masalahnya satu yang saya pernah mencapai sembahyang jenazah. Ya. Jadi kita sembahyang jenazah ini, sembahyang ini adalah bukan sebagai upahan lah ya. Kita jadi bila kita pergi satu tempat memang dikhaskan untuk orang sembahyang jenazah dibayar upahan sebagai satu sembahyang Jadi saya perhatikah apakah itu dibayar. Tapi bagi hukumnya sembahyang yang begitu tak ada apa lah. Rugi pada dia kata sebab dah biasa dah mengambil daripada harta si mati untuk mengambil membayar kepada orang yang banyak. Okey. Apakah cara kita nak bercakap, nak berdakwah sebagai yang sebenar? Okey, Mas. Saya sambung sikit tadi, saya sambung ni. Tadi baru ni ada orang jumpa saya, dia pun nak buat bubuk ansura. Saya boleh buat ansura. Saya kata nak buat nak makan ke? Saya kata nak makan boleh Main tak kat saya sikit. Main tak saya. Okey. Macam itulah kita ni. Kalau kita nak main bulan Muharram, adakah bulan Muharram kita disunatkan buat bubuk Ashura? Tak. Tapi kalau orang tanya, ada tak hadis kalau bulan Muharram ni 10 bulan ni kita digalakkan pi bagi makan kat orang? Ada. Tapi bagi makan tu bukan mesti bubuk Ashura. Bagi bubuk gandum pun boleh ke? Kan? Bubuk kacang pun boleh juga. Tapi bila ada kepercayaan main bulan Muharram tu sunat pi kacau bubuk Ashura tu, yang kita tak mau. Tapi kalau pasal apa yang nak buat bubuk Ashura ni, Allah duk teringin tengok dah 2-3 hari bau sedap nak makan. Boleh tak? Boleh. So yang betulnya kita nak kena perbetulkan apa yang kita faham. Apa yang kita faham. Kalau setakat nak makan, boleh makan. Tapi kalau kata ni hampa kalau kacau bubuk Ashura ni bulan Safar tak boleh. Orang buat bubuk Ashura bulan yang tu dia tak betul lah. Yang tu tak betul. Jadi kita nak kena perbetul faham tu. Faham tak maksud saya? Ya. Minta maaf Ustaz di emergency. Ada sebuah kereta KBS 9850 telah blok satu laluan orang di belakang ni. Jadi orang terkena panas. Tak boleh. Tolong diubah Tolong tak? KBS 9850. Ada. Okey. Okey, sambung balik. Bila ni bukan saja ustazah cerita ni, kadang-kadang kita sama-sama suami isteri pun benda kita habaq kat suami hak betul, suami buat payah nak amal, tak mau terima. Ada kadang-kadang? Ada. Kadang-kadang kita habaq kat isteri anak kita, kadang-kadang kita dengan penuh kasih sayang pun habaq. Macam itulah dalam dakwah ni, kadang-kadang Nabi pun habaq pun ada orang tak terima. Nabi Nuh, inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Dia doa untuk kaum dia malam dengan siang. Tapi tak tambah doanya illa firara, melainkan kuih duk lari je. Kan ada berlaku. Jadi ada tak? Yang penting bila kita dakwah, yang benda yang pertama, kita tu habaq cara betul dah. Bila kita habaq cara betul dah, pahala dah Tuhan bagi kat kita. Lepas pada tu sebahagian orang kadang-kadang dia tak mau sebab dia duk kira orang tua-tua dulu buat macam lain.
Kadang-kadang benda ni, contoh, saya buat contoh. Siapa dulu agama Buddha? Dulu. Angkat tangan. Ramai no? Kalau orang mati kan, kalau orang mati kita bagi duit, orang buat kenduri, orang buat apa, si mati dapat pahala banyak. Kalau lah Islam tu macam tu, orang kaya semua masuk syurga, betul tak? Betul tak? Dia mati, dia kata 1 juta buat kenduri. Oh dia, berapa ekor lembu tak tahu. Dia kata, ayah aku dulu tu boleh perangai teruk, tapi baru ni aku hantar pahala ke dia 1 juta banyak. Boleh macam tu? Tak boleh. Setengah orang dia fikir dengan mati pergi buat kenduri, buat apa, maka kawan tu pun upah orang baca, orang tu baca, orang tu pun baca, lepas orang tu baca dia dapat pahala. Kalau kawan yang miskin tu tak ada siapa nak upah, dia pun tak dapat pahala. Betul ke Tuhan kira macam tu? Dulu dalam agama lain tu memang ada mati, ada upah orang untuk menangis, kan? Agama tak ada macam tu. Kalau agama ada macam tu, Nabi dah buat, dah tunjuk kat sahabat. Nabi ni punya penyayang. Orang hak kuat lawan Nabi paling penipu sekali, Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ni kepala munafik di Madinah. Dia tipu macam-macam benda jahat dia buat kat Nabi. Tapi bila dia mati, anak dia panggil Nabi supaya main doa kat pak dia. Anak dia Islam. Nabi kesian kat dia. Nabi ni kesian. Nabi pergi doa kat dia. Tambah sahabat-sahabat hak lain lagi lah Nabi kesian. Tapi tak ada seorang pun Nabi kesian. Nabi kata, kesian kat kawan kita mati, kita buat kenduri ke dia. Nabi tak buat. Walaupun orang Melayu buat, tapi Nabi tak buat. Jadi kita tak usah buat. Pasal kita ikut Nabi. Pasal kita bukan Islam ikut orang Melayu. Kita Islam ikut Nabi SAW. Macam itulah juga kadang-kadang orang ni, lah ni setengah orang dia jadi buat apa, menega orang mati. Ni pernah dengar lah ni? Dia kira dia pencen, kerja dia ialah upah orang mati, package. Tempat sini tak ada, tapi saya cerita tempat lain. Jadi dia duduk ramai-ramai ni, dia sembang, hari ni tak ada siapa mati ke ni? Dah berapa hari tak mati ni, tak ada sampul main ni. Dia doa bagi orang mati. Lepas tu orang habaq, oi, hari ni ada 2 mayat. Oh, lega. 1 mayat RM10, 2 mayat RM20. Jadi dia pun pergi doa. Pasal apa kita pergi semayang mayat, nak tanya? Pasal apa kita pergi semayang? Dia fardu kifayah, dan semayang tu kita buat apa? Kita doa, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa wassi' madkhalahu, sampai akhir kan. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha wa wassi' madkhalaha wa adkhilha. Sampai habis kita. Okey. Yang tu kita apa tu? Kita doa. Doa yang mustajab ialah doa yang ikhlas. Kalau kita doa pun, kita pun tak niat nak supaya terima, teringat duit dapat RM10 ya. Adakah diterima? Apalah faedah ramainya orang semayang kalau mereka tu semua duk fikir nak dapat sampul. Biarlah semayang 2 baris je, tapi semua memang kawan-kawan kita. Ni kawan kita hak duk mengaji di Perkim tu meninggal. Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua pakat pi, kita kesian duk teringat kat dia. Kita masa doa pun, ya Allah ampunlah dia, kesian kat dia, rahmatlah dia, masuklah dia dalam syurga, kesian kat dia. Tuhan terima dengan 2-3 orang lah. Faham tak maksud tu semayang tu? Tanda sayang kita kat dia. Bukan tanda nak pergi ambil sampul tu. Tapi oleh kerana ramai duk minat sampul tu, ramai pakai duk semayang. Sampai setengah orang susah hati. Pasal apa tak ada mati masa minggu ni? Tak betul ya. Okey, ada lagi soalan? Ni pukul berapa nak bahagi ni? Dia patut tunggulah. Pukul 4 suku lah. Kan, tanya kan. Okey, sila. Salam. Okey. Para ulama ada bincang 2 bahagian. Kalau orang bukan Islam fakir boleh tak? Sebahagian para ulama Islam menyatakan dalam mazhab Syafi'i dia tak bagi. Sebut dulu. Tapi sebenarnya dalam mazhab ni banyak, itu pandangan dia.
Tapi pandangan ni banyak dari kalangan para ulama yang lain menyatakan boleh bagi jika dia fakir. Tapi kalaulah kita tak mau bagi kat dia atas nama pakai miskin, kita boleh bagi satu lagi peruntukan yang lain kat dia, iaitu mu'allaf. Mu'allaf ni selalu orang kita bila sebut mu'allaf, dia kata orang masuk Islam. Tapi dalam Islam ni mu'allaf ni banyak yang Nabi jadikan mu'allaf. Yang pertama, orang yang dah masuk Islam, macam tuan-tuan. Tapi tuan-tuan kadang-kadang tak mu'allaf dah, dah 12 tahun dah. 30 tahun dah, lebih tua dah Sayyidina Umar masuk lagi. Okey. Ada yang dah masuk Islam. Yang kedua ialah orang yang teringin nak masuk Islam, tak masuk lagi. Dia ni duk minat Islam, kita pergi bagi kat dia tu, lagi dia minat. Baguslah Islam ni. Dia pun mu'allaf. Tu dia dalam Dr. Yusuf Al-Qardawi tu dia senaraikan. Siapa pernah baca buku fiqh zakat tu, dia senaraikan banyak tentang mu'allaf tu. Ni kau saudara-saudara baca, saudara-saudari baca. Okey. Lagi termasuk dalam mu'allaf ni, orang ni dia mungkin tak ada perasaan apa, tapi kita harap dengan bagi kat dia tu, dia jadi suka kat Islam. Contohnya dia duduk di hospital, sakit. Lepas tu kita pun main lah, Datuk Bakar main ni, Majlis Agama Islam ni, main ni apa macam, sihat Acik, sihat, sakit apa Acik? Ni saya sakit dah sebulan mesti masuk. Ambil satu sampul, pinjam tak? Ini duit daripada Majlis Agama Islam, kasih sikit sama Acik. Oh, terima kasihlah Majlis Islam, baiklah. Dia pun juga tak betul lah orang cakap Islam tak ada baik, ni Islam banyak baik lah. Itu pun mu'allaf, boleh bagi kat dia. Kadang-kadang kita duk kira nak bagi had masuk Islam dah. Termasuk mu'allaf tu, dia tu meluat kat Islam. Dia macam sebahagian kepala-kepala kabilah yang deal dengan Nabi zaman dulu. Dia anti sangat Islam, Nabi bagi duit sikit, bagi harta sikit. Muhammad baik dulu, aku meluat kat dia, dia bagi. Ada zaman Nabi, dia kata sentiasa Muhammad itu aku benci sehingga dia bagi kat aku sampai aku suka. Nabi. Jadi ini pun mu'allaf. Jadi mu'allaf tu nak kena luahkan sikit. Saya pun insyaAllah apa ni nak cakap dengan zakat supaya mu'allaf. Kadang-kadang kita duk kalut, ni orang Kristian tu duk bagi kat orang bukan Islam, orang Islam tu di hospital, yang mana orang susah. Pasal apa kita duk susah hati kat depa? Kita duit kita banyak, kita pergi bagi juga. Betul tak? Kita bagi. Oh, dia dulu tengok orang Islam apa bagi duit. Tengok ada pula sampul tu Majlis Agama Islam Perlis. Bagi. Saya dulu sakit, semua orang tak tengok, Majlis Agama Islam juga bagi kat saya. Ini juga mu'allaf pun boleh bagi. Kalau ada macam tu, habaq. Kan, kalau mereka tak mau bagi, kita habaq Datuk Bakar. Suruh dia bagi. Okey. Ya, sila. Ni soalan tak? Daging korban boleh tak bagi Islam? Okey. Saya nak Islam ni agama baik ke agama tak baik? Islam ni agama pergi berkelahi dengan orang tak pasal-pasal ke agama tak berkelahi? Tak berkelahi. Semua Quran kita baca ni semua mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan penyayang, pengasih. Bila dia nak Allahu Akbar, kita sembahyang, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kita tak kata Alhamdulillahirabbil muslimin. Sebagai Tuhan orang Islam tak. Dia bukan Tuhan orang Islam je, Tuhan semua. Hak tak Islam pun Tuhan tu Allah lah juga. Tak ada dah Tuhan lain kat dia. Jangan kita duk habaq Tuhan lu lain, Tuhan saya lain. Jangan. Rabbul alamin, Tuhan sama je. Siapa berhabaq Tuhan dia lain, Tuhan kita lain, dia rosak akidah dah. Okey. Jadi kena habaq Tuhan yang sama. Dia Tuhan ni dia kesian. Tuhan ni dia rahmat. Dia rahmat hamba Allah. Hamba-hamba dia. Kalaupun dia tu bukan Islam, kita tak boleh buat nanya dia. Kok kita pergi katok kepala dia pun tak boleh. Tuhan kata, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tuhan tak larang kamu buat baik kepada orang yang tak halau kamu keluar daripada kampung halaman kamu.
yang tak perangi kamu, tak halau kamu keluar daripada kampung halaman kamu, untuk antabarruhum, tabarru maksud untuk kamu bagi harta kat depa, wa tuqsitu ilaihim, kamu buat adil kat depa. Dulu masa awal orang Islam masa kat Mekah, depa bila ada harta sikit nak bagi derma kepada bukan Islam, nak bagi bagi kat bukan Islam ni tak dapat pahala kot. Pernah tak ada orang setengah kan, ni saudara tak lah, setengah orang Islam kan, dia tengok bukan Islam minta sedekah, dia tak mau bagi. Pasal apa tak mau bagi? Dia tu bukan Islam tu. Dulu ada perasaan, Tuhan turun ayat Quran, Tuhan tegur, laisa alaika hudahum, bukan kerja kamu bagi petunjuk kat mereka. Kemudian Allah tahu, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, apa benda yang kamu belanja daripada kebaikan dapat pahala kat kamu. Ingat tadi, siapa buat baik balik pada kita. Okey, kita ada adik-beradik kita ni, kita dapat anak, dia pun main tengok anak menakan dia lah juga kan, kadang-kadang cucu dia juga kan. Kita buat kekah, member kita semua pakai mai lah nak makan. Dia pun kata tengok lauk sedap ni, gaya dia nak makan, mak tak boleh makan. Yang ni kekah, mak bukan Islam. Kecil tak hati dah? Kecil lah hati kakak kita. Kita di sahabat, kita di sini kita tak pakai pendapat tu. Kita pakai pendapat yang tu, pendapat lah mazhab Syafi'i, tak apalah kita hormat mazhab tu, tapi kita pakai pendapat ulama-ulama lain yang lebih ramai yang kata orang bukan Islam boleh makan kekah, boleh makan korban selagi dia bukan jenis yang perang dengan Islam. Dia panggil kafir harbi. Jadi boleh makan. Fatwa Arab Saudi pun buat keluar fatwa negara dia, boleh dia kata. Kadang-kadang orang Islam sendiri, saya buat contoh orang Islam sendiri, bila raya orang Kuala Lumpur, bila raya ni saya mau balik raya lah, you tengok rumah saya Azad, jiran dia bukan Islam, tengok rumah baiknya. Lepas tu dia dapat anak semua, jiran yang bukan Islam tu lah main bagi hadiah dulu, congratulations dapat baby semua. Lepas tu dia buat kekah semua jiran dia, semua orang Islam panggil, jiran sebelah duk tengok kerja, tak panggil aku. Lepas tu dia minta maaf lah, saya tak boleh panggil you bukan Islam, sekali you makan, sekali habis saya punya ni. Adakah itu agama yang baik? Adakah cara itu baik? Tak baik. Bukan saya nak hina pandangan tu, tapi tak baik. Tapi pandangan yang baik ialah selagi mana dia baikkan kita, kita pun buat baik dengan dia. Kadang-kadang orang bukan orang Islam ni, bab-bab hak makan kecil-kecil ni lah yang dia nak berkelahi sangat. Tanah, negeri, rumah, negara semua hilang, hak tu dia tak tanya pula hukum apa. Hak hukum makan sepotong tu lah yang dia duk tanya sangat. So kalau ada kakak kita buat apa, dia mai, bagilah kat dia. Nah, bagi kat dia. Jangan sampai dia kata, tengok tu, hampa tu memang benci kat kami. Kan? Tak elok, kita tak dakwah dia, ya. Mak kita hidup lagi? Hak kedua tu tak batal. Senang. Okey. Ya, senang. Jadi boleh. Okey. Tentang mak kita. Mak kita ni ada dua. Mak dengan ayah kita. Satu, mak dengan ayah kita masih hidup. Kita doa kat depa supaya depa dapat petunjuk, hidayah. Jadi kita pergi pujuk dia, mak. Jangan dah pujuk mak masuk Islam, mak tak masuk neraka. Jangan buat macam tu kat dia, kan? Jangan. Pujuk dia, mak. Ni agama ni larang bila kita masuk Islam, lepas tu kita putus hubungan dengan mak kita, tak boleh. Kita kena ada hubungan dengan dia, kan? Allah kata dalam Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau dua ibu bapa kamu duk sungguh-sungguh nak bagi kamu syirik Allah, nak suruh kita masuk balik agama ni, Tuhan kata jangan taat kat mereka, tapi buat baiklah kat mereka dalam urusan dunia.
Tuhan tak kata jangan taat mereka, pulau dia jangan duduk balik rumah. Dah. Jangan taat kat mereka, tapi buat baik kan. Dia kata, apa ni masuk Islam, lu bodoh lah apa. Kita sabar dia mak kita. Kan? Lepas tu kita balik, kita bagi makan, masak. Dah masuk Islam pun duk masak kat aku, buat apa lagi? Dia kata lama-lama dia kata, hang ni lepas masuk Islam baik tu. Kita mau yang tu. Kan? Okey. Maka kita saudara mak kita kalau masih hidup dengan ayah kita, kita doa kat dia. Kalau dia dah mati, mati ni dia ada rupa keadaan. Kalau dulu kita dah terang dah semua dah Islam hak betul kat dia tak mau, yang tu susah sikitlah dia dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau dulu ni kita masuk, kita pun tak dan terang kat dia, dan kita nak terang pun tak reti kat dia baru masuk, ataupun tak ada siapa kita masuk Islam tu terpisah dengan katakanlah kan, kita ni mai belah ni, dia duduk belah sana ke, tak ada siapa habaq cerita Islam, dia pun tak tahu Islam apa, duk kira ayam dengan itik dia ya kan. Ingat dah ayat tadi Tuhan kata wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula, kami tak akan azab sehingga kami hantar rasul. Maksud kami hantar wakil, orang yang terang. Kalau tak ada siapa terang kat dia, dia selamat di sisi Tuhan. Faham tak maksud saya? Maksud tak ada siapa habaq Islam ni. Islam dia tak tahu langsung. Takkanlah Tuhan ambil dia buang neraka. Pasal apa? Pasal hang tak masuk Islam. Siapa tak habaq? Tak kira tak habaq pun dia masuk neraka juga. Itu Allah tak buat. Allah tak akan buat macam tu. Tuhan Maha Suci, Maha Adil. Dia bukan macam kita. Kita pun kata tak adil dah kalau denda orang-orang tak tahu. Ini kan pula Tuhan yang Maha Adil. Dia tak akan hukum orang-orang yang tak tahu. Okey. Habis nah? Okey, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati. Ada masalah apa-apa? Ada masalah apa-apa? Call pejabat saya, PA saya nama Yati. Katanya nak jumpa mufti ni, ada tak puas hati apa? Mai pejabat. Boleh? Okey. Okey, assalamualaikum. Ni ada soalan? Ni pendek aja. yang ni Islam dah. Saya perlu Datuk perjelaskan isu IS ni sebuah peringkat. Okey, senanglah. Tahu tak IS ni? Dah dengar? Bukan IS. Okey, macam ni. Pasal apa? Simple lah saya ringkas. Ni fatwa perlih. Kita dah fatwa IS. Pasal apa Tuhan suruh kita berjihad? Pasal Tuhan mau tengok kita bunuh hamba-hamba dia yang lain ke? Tuhan suka tengok tumpah darah ke? Sebab Tuhan nak suruh kita pelihara diri kita daripada orang lain buat nanya kita. Sebab nak pelihara diri kita dari orang lain buat nanya kita. Wa qatilul ladzina yuqatilunakum, perangilah orang-orang yang memerangi kamu. Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum, perangi belajar Allah orang yang perang kamu. Kan? Okey. Jadi ini tujuan dia. Kena orang tanya Nabi, siapa yang perang pada jalan Allah Ta'ala? Nabi kata, alladzina yuqatil litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Alladzi yuqatil litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Orang yang berperang supaya kalimah Allah jadi tinggi. Kalau kita orang tak salah, walaupun orang Perancis tu, nak cerita Perancis, pasal Perancis saya tanya 3 hari ni, Perancis ni dia bunuh orang Islam lebih kurang 7 million, 7 juta. Dia bunuh orang Islam ke Algeria, dia bunuh Tunisia, dia masuk di negeri orang Islam dia bunuh. Sekali dia bunuh tu berjuta orang Islam dia bunuh. Tu tak, dia tembak macam tu ya. Tapi tu dia lah, jahat lah. Tapi bukanlah bererti kita boleh pergi bunuh orang yang tak bunuh. Kalau Perancis nak bunuh tu, kita nak perang dengan kawan yang buat tu lah. Kita tak boleh pergi bom orang yang tak terlibat. Faham tak maksud? Kita tak boleh bom orang tak terlibat. Sebab tu Nabi bila nak pergi perang, Nabi bagi istihar, suruh istihar. La taqtulun nisa walal wildan, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh anak-anak. Nabi tak bagi bunuh rahib. Ni kita pergi perang, ada Tok Sami tu. Tok Sami tu kepala hak kafir sekali, betul tak? Betul tak? Tapi kita tak boleh bunuh dia. Dalam perang tak boleh bunuh.
Sebab dia duduk dalam kuil dia baik-baik dia. Hanya boleh bunuh hak orang yang perang dengan kita saja. Tok Syami, dia panggil Asif, satu lagi dia tak boleh bunuh. Asif ni apa? Dia tu pergi duduk tentera juga, tapi dia tak perang, dia tukang masak lah. Tak boleh bunuh. Tak boleh bunuh. Punya banyak. Doktor, tak bunuh. Ini Islam, ni Geneva, perjanjian Geneva ni tak ada lagi. Islam dah buat peraturan dah, tak boleh. Bolehkah dia pergi bom di bandar Paris yang mana orang ni semua tak terlibat? Boleh tak? Tak boleh. Adakah itu menjadikan Islam nampak tinggi? Dah, itu menjadikan Islam nampak rendah. Yang ni tak dapat diterima. Tapi kalau dia perang dengan orang Perancis, hak pi bom di Syria tu, hak tu tak apalah, pi bom rumah dia. Takkan nak biar hang bom lah, hang Perancis bom pi lah rumah aku. Tu tak boleh lah. Tapi kalau dia pi serang di tempat, kalau dia nak serang, dia kena pi perang dengan tentera lah. Jangan dia pi perang dengan orang awam, yang mana orang awam ni tidak terlibat. Terima kasih banyak.